أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Sambungan kitab Hidayatus Salikin ke surat 247. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bil fadl amin. Al-faslu at-tasi'u fi ar-ridha'i bil qada'i. Bermula fasal yang ke-9 pada menyatakan redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Adapun redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala itu iaitu sifat yang terpuji oleh syarak. Kemudian dan fardu. Terpuji dan juga fardu. Fardu maksudnya wajib. Wajib untuk redha pada qada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Dan fardu atas segala mukallaf itu redha akan qada Allah Subhanahu wa taala. Qada Allah dan qadarnya. Bukan kudratnya, qada dan qadar. Qada dan qadar, bukan qada dan kudrat. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Artinya bermula balasan mereka itu daripada Tuhan, inda rabbihim, daripada sisi Tuhan mereka itu, iaitu syurga yang bernama Jannatu Adnin, yang mengalir di bawahnya syurga itu sungai, padahal mereka kekal dalamnya selama-lama, dan padahal redha Allah Ta'ala daripada mereka, dan mereka redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tajuk yang ke-9 iaitu tajuk berkenaan dengan amalan hati, yang mana kita sebut dahulu bahawa hati kita juga turut beramal. Selain daripada tangan kita beramal dengan menghulurkan sedekah, tangan kita beramal dengan kita memberikan pertolongan pada orang, kaki kita beramal dengan berjalan ke masjid, berjalan ke majlis ilmu, mata kita beramal dengan memandang Al-Quran, telinga kita beramal mendengar ayat Al-Quran, mendengar kuliah tazkirah. Jadi amalan tubuh badan kita juga akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada satu lagi amalan, namanya amalan hati. Adapun amalan anggota tubuh badan kita itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, segala tubuh badan, segala anggota tubuh badan kita akan menyaksikan amal kita. Jadi kita boleh buat apa saja di dunia ini, tetapi akhirat nanti anggota tubuh badan kita akan menyaksikan, dia akan bersaksi di hadapan Allah apa yang kita buat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yasin, hari ini ataupun hari tersebut Allah Subhanahu wa taala tutup mulut daripada bercakap. Sebab di dunia ni kita dah bebas bercakap dah. Kita boleh bercakap jujur, kita boleh bercakap bohong. Maka akhirat Allah Ta'ala tutup lidah kita, tidak boleh bercakap.
Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Hari tersebut Allah Ta'ala tutup mulut. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu kemudian Allah Ta'ala kata al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim dan akan bercakap kepada kami itu tangan-tangan mereka dan akan menyaksikan kaki-kaki mereka. Itu secara umum, maksud kata anggota tubuh badan kita ini akan bercakap, menyaksikan apa amal. Adapun hati, tak ada ayat yang mengatakan hati bercakap, tak ada. Adapun hati, apabila ulama melihat hati dan mereka dapati bahawa hati itu lebih banyak amalnya berbanding anggota tubuh badan. Anggota tubuh badan ni amal terhad. Tangan terhad, kaki terhad. Dan hati itu lebih banyak amal dia, satu. Kemudian nilainya lebih besar. Amal hati ini lebih besar. Sebab itu ulama menyebut islahul qalbi zarratan khairun minal amali jabalan. Islahul qalbi zarratan, kita memperbaiki hati kita satu zarrah. Bertambah sabar. Sebagaimana tubuh badan kita bertambah amal. Tambah baca Quran, tambah zikir, tambah pergi kuliah, tambah amal. Amal tubuh badan kita, sedekah pun tambah banyak, bertambah. Maka hati juga dia boleh bertambah sabar, bertambah pemaaf. Maka ulama kata bertambahnya kebaikan hati itu satu zarrah, itu nilai dia lebih baik daripada amal yang bertambah sebanyak gunung, sebanyak bukit. Islahu zarratan khairu minal amali jabalan. Kemudian bidang dia banyak. Dan nilai dia besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan khulasah, memberikan kesimpulan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesimpulan tentang diri kita ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesimpulan diri kita, iaitu hati kita. Jadi hati kita ini adalah kesimpulan semua amal yang kita lakukan, sama ada amalan yang berbentuk jasadiyah ataupun amalan yang berbentuk qalbiyah. Maka Allah Ta'ala simpulkan pada kebaikan hati. Dengan arti kata lain, sekiranya orang itu bertambah solat dia, bertambah baca Quran dia, bertambah sedekah dia, mesti bertambah baik hati dia. Dengan arti kata lain, kalau salat itu tidak menambah kebaikan hatinya, maka salat itu tidak manfaat. Kalau segala amal luaran kita ini tidak menambah baik hati kita, maka tidak manfaat amal itu. Maka bila kita menambahkan amal-amal yang berbentuk qalbiyah, sebelum ni kita bicara tentang redha, tentang sabar, mahabbah. Kita cerita tentang mahabbah. Mahabbah juga amal hati. Mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada orang-orang yang saleh, mahabbah kepada beramal-beramal yang saleh, mahabbah kepada ahli ilmu. Itu mahabbah, cinta. Jadi kecintaan kita itu pada satu yang baik. Jadi tidak dapat tidak, mahabbah kita ni mesti ada yang baik. Ada orang dia tak suka untuk solat banyak. Tak mampu dia. Ada orang dia tak suka nak baca Quran. Tapi ada mahabbah yang lain. Mahabbah dia bersedekah, suka sedekah. Ada juga kebaikan dia. Ada orang
Tak apa nak suka nak pergi masjid, lihat sikit. Tapi pergi Makkah suka. Contoh dia. Suka nak. Ada habuannya. Orang ni ada habuan mahabbah daripada satu yang baik. Terkadang amal kita tak banyak. Sebagaimana para sahabat Nabi tidak semua yang bila kiamat ya Rasulullah, hari kiamat tu bila? Nabi kata yang kamu tanya kiamat ni, apa persediaan amal kamu? Tanya kiamat-kiamat ni, kamu dah bersedia ke? Maka dia kata, saya tidak bersedia dengan amal yang banyak ya Rasulullah. Maksud mahabbah kepada amal tu tak begitu kuat. Tetapi jadi lebih baik. Bila masuk bulan Ramadan, kita puasa Ramadan, mestilah keluar Ramadan hati kita mesti bertambah baik. Sebab itu Allah Ta'ala sebut faedah Ramadan la'allakum tattaqun. Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang beriman, daripada Ramadan hati bertambah baik, takwa bertambah baik hati. Begitulah yang lain, amal yang lain bertambah baik hati kita. Apatah lagi amalan hati, mestilah bertambah baik hati. Akhir bertambah baik hati kita. Kalau pergi haji, dalam bab haji kan disebut pergi haji di antara tanda haji mabrur, balik dia lebih baik daripada pergi. Kalau balik lebih tahu pada pergi Makkah, tu tanda-tanda haji tak terima lah tu. Sebelum pergi haji pun elok dah. Tak menipu. Dah balik lah menipu banyak lah. Dah kena haji menipu pula dah. Tahu lah lepas balik Makkah ni. Maksud, ulama kata tanda haji mabrur, baliknya lebih baik daripada pergi kan. Bermaksud haji juga akhirat itu tidak manfaat harta dan anak pinak kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah membawa hati yang salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang datang kepada Allah membawa hati yang sejahtera. Jadi hati yang sejahtera ni adalah hasil daripada solat kita, solat fardu. Allah rasa main banyak beramal, sedekah pun banyak. Itu yang dalam hadis dia sebut Allah nafikan amal kita. Allah nafikan amal kita. Kalau tidak ada keikhlasan dan sebagainya, ada riak, ada ujub, maka Tuhan tolak. Bermaksud amal itu tidak memberi kerana manusia, kerana dunia dan sebagainya, maka tidak memberi natijah khasyatullah. Jadi semua ibadat ini membawa kepada qalbin salim. Hati dan qadar ini pada rukun iman yang ke-6. Rukun iman. Kalau Allah Subhanahu wa taala letakkan pada rukun, sesuatu yang perlu kita ambil perhatianlah. Rukun ni asas, rukun ni tiang. Kan? Dia perlu ambil perhati. Jangan bolo dinding ya. Kalau dinding runtuh, tiang belum runtuh lagi. Kalau dinding runtuh, tiang belum runtuh lagi. Tapi kalau tiang runtuh, habis runtuh semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala iman kepada Rasul, malaikat, kitab, hari kiamat, hari pada bahagian iman itu. Maka dimasukkan dalam bab akhlak, dimasukkan bab tasawuf. Jadi tasawuf ini mempercantikkan di antara kedudukan sabar dan redha. Kalau kita berikan makna secara bahasa, secara lughawi bahasa, maka sabar itu adalah sesuatu yang kita tak suka tapi kita sabar. Tak suka tapi sabarlah kan. Sabar sesuatu yang kita tak suka tapi kita sabar. Kita diam kan. Kita tak suka sakit. Siapa suka sakit? Tak suka sakit. Tapi bila tiba sakit, kita sabar. Ditimpa kesusahan, kita sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
Allah Ta'ala menyebut walanabluwannakum, kami akan uji kamu, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf, ketakutan. Kita tak suka takut, kita tak suka perang, maka Tuhan uji dengan ketakutan. Wal ju', kelaparan. Manusia tak suka kelaparan. Lapar mesti cari nak makan. Wa naqsim minal amwal, Allah Ta'ala uji dengan kekurangan harta, susah, kurang duit, kurang harta. Wa naqsim minal amwali wal anfusi, kekurangan, kematian kaum keluarga kita. Diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kaum keluarga kita. Wa naqsim minal amwali wal anfus, kekurangan kaum keluarga kita. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, diberikan kebinasaan tanam-tanaman kita. Kita dah keluar modal banyak dah, maka tanam kita binasa. Siapa yang menguji kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia suka tak? Tak suka. Ya. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, kemudian wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang sabar. Bermaksud semua tadi kita tak suka. Ya, ketakutan, ya, kekurangan harta, kekurangan nyawa dan sebagainya, kita tak suka, tapi kita tahan sabar, kita kata. Tahan sabar. Sebab itu disebut Ramadan itu bulan sabar, syahrus sabar. Sebab apa? Sebab kita menahan lapar kan. Kita tak suka lapar, tapi kita tahan lapar. Di atas perintah Allah, kita sabar. Jadi sabar ni sesuatu yang kita tak hendak pun, tapi kita sabar. Anak kita ajak pergi mana? Dia ajak kita pergi bahau ke mana ke? Pergi tempat permainan kanak-kanak. Kita tak hendak dah. Tapi kita sabar, ikutlah. Sabarlah. Sabar gitu. Mana sabar ini sesuatu yang kita tak suka tapi kita tahan kan. Itu maksud. Adapun redha ini telah mengatasi sabar. Redha ini kita pasrah. Tidak lagi kita bantah. Tidak ada lagi bantahan dalaman kita. Redha ni lebih lapang berbanding sabar. Sabar ni satu benda yang borek. Ya. Lagi besar ujian dia, lagi besar sabar kita. Sebab tu ujian yang besar-besar ni, ujian nabi-nabi tu besar ujian dia. Maka nabi sabar dia perlu lagi ditingkatkan. Nabi Muhammad, Allah Ta'ala fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Jadi kesabaran Nabi Muhammad, dia tak macam kesabaran kita. Lagi besar kesabaran dia. Sehingga Allah Ta'ala perintahkan, fasbir kama sabara ulul azmi. Ya Muhammad, sabarlah engkau sebagaimana sabarnya Nabi ulul azmi. Nabi ulul azmi, nabi-nabi yang diberikan ujian yang hebat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun redha mengatasi sabar. Redha ni kita dah redha dah. Redha ni kita tak ada bantahan dalaman kita. Sabar ni ada sikit bantahan dalam tu kan. Kita sabar. Kita tak nak sakit ni. Ada. Tak tahan dalam tu kita. Tapi kalau dah redha ni kita dah pasrah lah. Redha maksud pasrah. Tak ada bantahan. Tak ada bantahan. Isteri kalau sabar, dia ikut dia kita. Ya untuk tak cakap dia. Nahan sabar. Dibawa laki-laki pergi Seramban, kau ajak pergi Seramban, kau ajak pergi Pilah, kau ajak pergi apa? Nak bantah kan? Kan tak apa pula. Ikut je lah. Tapi nahan sabar. Cakap tak jawab ada. Kan? Dia sabar ya. Ada sabar. Tapi dia tak bantah. Marah tak, apa tak, cuma nahan sabar. Tak apalah tu kan. Bantah-bantah payah kita nak ngajak dia keluar.
Payah dia, tapi dia untuk dia. Sabar je dia. Tapi kalau redha, orang redha dia mesti menunjukkan muka yang ceria. Walaupun dia tak suka. Tak suka berjalan. Rumah tak suka jalan. Tapi laki ajak. Maka dia demi suami dia ikut. Kalau bagi diri dia tak nak. Bagi dia tak nak, tapi demi seseorang kita ikut. Dan bukan kita tak suka, kita ikut. Kita suka. Demi dia, kita suka demi seseorang. Bila kita suka demi seseorang, itu nama dia redha. Kalau kita tak suka pada seseorang, tapi kita buat juga, nama dia sabar. Nama dia sabar. Jadi, anak-anak yang baru belajar solat, dia tak suka semayang. Tapi mak ayah lah yang paksa anak tadi semayang. Dia suka kalau ikut dia, kalau tak ada mak ayah suruh tak semayang dah. Lepas tu dia tak suka. Kalau main, tak payah suruh main dah. Sebab tu Allah Ta'ala mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salah. Wa'mur ahlaka bis-salah. Suruh ahli keluarga kau sembahyang, wastabir 'alaiha. Suruh dia sabar-sabar. Buat walaupun tahu dia tak suka, buatlah, sabarlah. Betul kan? Salat, sabarlah. Puasa, sabarlah. Wastabir 'alaiha. Bersabarlah kamu. Salat, bersabarlah. Jadi kalau kita ini termasuk golongan orang yang borek beramal, maka kita termasuk dalam perintah Tuhan, sabarlah. Bangun subuh, Allah. Bangun sembahyang, sabarlah. Maka kita dengan orang yang sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di kalangan orang yang sabar meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak buat sangat, tapi dosa Allah Taala murka. Kita nak lakukan, tapi kita sabar kita. Nama dia sabar, kita kata. Begitu juga tentang qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak suka. Kita tak suka sakit. Dan kita tak suka susah. Bila timbul susah, Allah Taala yang menguji kita, maka kita tahan, sabar. Adapun redha ini bermaksud kita suka demi Allah. Kerana Allah kita suka. Kerana Allah kita suka. Macam kita suka sahabat anak. Kita tak ramai jalan ni. Tapi anak dah ajak, kita pun redha. Kita buat sesuatu kerana seseorang. Kerana cinta kita berseorang, kita redha. Kita buat redha. Begitulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah pastilah kita kata, redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adanya bentuk makrifat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada makrifat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada makrifat kita kepada Allah, tak mampu kita nak redha pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang ayah itu dia redha ikut anak dia kan. Kenapa? Sebab dia mencintai anak dia. Dia mencintai anak dia. Maka dia redha. Begitu juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita memahami Tuhan kita, kita memahami Tuhan kita, maka kita akan memilih untuk redha. Sebab redha ini tingkatan yang paling tinggi sekali hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi orang yang faham, bagi orang yang yakin, bagi orang yang nampak bahawa dunia ini tempat ujian Tuhan kepada kita. Macam mana interaksi kita terhadap perintah Tuhan. Itu kata uji kita. Ini Allah Taala, kata ulama, Allah Taala uji kita dengan perintah, Allah Taala uji kita dengan larangan, Allah Taala uji kita dengan qada qadar. 3 ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita.
Allah Ta'ala uji kita dengan perintah wajib, kefarduan. Allah Ta'ala uji kita dengan larangan-larangan. Ada larangan dia, ada perintah dia. Akhirat tak ada. Akhirat tak ada larangan. Akhirat tak ada perintah wajib, tak ada. Yang ada perintah wajib di dunia, yang ada larangan di dunia, kemudian Allah letakkan kita qada dan qadar, sesuatu yang kita tak suka. Kenapa Allah Ta'ala buat kita boleh kita tak suka ni? Apa yang kita suka? Kita kau suka biar dia handsome sampai 80. Ni tak handsome dah. Gigi dah tak ada. Kan? Jadi mana kata Allah, kenapa Allah Ta'ala buat satu benda kita tak suka kan? Patut dia kata kuat ni tenaga tapi dah lama. Mari nanda ni lutut ni. Ni nak 3 mata tangga pun dah rasa lain macam dah. Allah Ta'ala buat benda kita tak suka kan. Kenapa? Jadi bagi orang cerdik, faham, tahu. Allah Ta'ala nak menguji kita. Nak menguji kita. Nak menguji cinta kita kepada dia. Nak menguji makrifat kita kepada dia. Jadi bagi orang yang faham, mengetahui, dah serah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tahu ya Allah, Engkau sedang menguji kami ya Allah. Kami ikut sahaja. Redha sahaja. Macam cerita filem apa tu. Dia uji kan. Dia uji orang ni tengah uji ni. Dia pun buat kan. Dia tahu dia sedang diuji kan. Jadi kalau kita tahu kita sedang diuji, kita pilih yang terbaik ujian tu. Sepatutnya kan. Kita kalau dalam ujian, kita nak markah yang paling tinggi 100. Jadi kalau murid dalam ujian berapa dapat? Entahlah, jadi jawab parah dia kata. Dia tak ada semangat nak apa? Nak lulus, nak semangat cemerlang tak ada. Kalau ada orang semangat nak lulus, jadi semangat nak mencapai kebaikan ini memang disuruh dalam agama. Mencapai yang baik ini diperintah dalam agama. Nabi menyebut dalam hadis dia, wa iza sa'altal jannah fas'alil firdaus. Bila engkau nak minta syurga kepada Allah, minta syurga firdaus al-a'la. Jangan minta yang rendah, minta syurga firdaus al-a'la. Jadi apa maksud Nabi sebut bila minta syurga firdaus al-a'la? Bermaksud bila kita hendakkan kebaikan yang paling sempurna. Itu makna satu sifat yang baiklah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Apa sifat yang baik pada Imam Ghazali? Imam Ghazali ada satu sifat, bila dia belajar satu-satu ilmu, dia akan belajar sampai habis. Sampai terasa. Sampai apa kita kata? Sampai faham sepaham-pahamnya. Itu sifat yang baik pada Imam Ghazali. Imam Ghazali punya satu sifat, bila dia belajar satu ilmu, dia akan belajar betul-betul sampai faham. Di antara ilmu yang paling akhir Imam Ghazali belajar, ilmu tasawuf. Imam Ghazali meninggalkan belajar ilmu tasawuf. Dia belajar ilmu akidah. Imam Ghazali ilmu fiqh. Banyak kitab yang dia tulis ilmu fiqh. Imam Ghazali akidah. Imam Ghazali juga falsafah Islam. Imam Ghazali meninggalkan ilmu tasawuf. Dan apabila Imam Ghazali melihat betapa pentingnya ilmu tasawuf, sadar dia, ini ilmu yang sangat penting. Sebab akhirnya Imam Ghazali dia akur. Imam Ghazali mengatakan bahawa tidak akan mampu seseorang mengenali Allah dengan sebenar-benar ma'rifah kecuali dengan hati, katanya. Pada awal Imam Ghazali cuba memahami Allah dengan akal, dengan dalil, dengan akal. Imam Ghazali memahami Allah dengan akal, maka dia berhujah dengan orientalis. Dia berhujah dengan pemikir-pemikir barat yang tidak mengakui kewujudan Tuhan, maka digunakan dalil-dalil akal.
Dia hebat. Akal dia hebat. Akhir Imam Ghazali diberikan hidayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenali Allah tidak boleh sempurna dengan akal. Nak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna dengan hati. Maka akhirnya Imam Ghazali tahu. Nak makrifat kepada Allah dengan hati. Sebab apa makrifat dengan Allah dengan hati? Sebab hati ni tempat cinta. Dekat sini tak ada cinta sini. Dekat sini berkongsi dengan orang baik, orang jahat. Orang jahat pun cuadik. Akal yang cuadik ni, itu berkongsi. Orang baik, orang jahat, semua ada. Sebab tu pada akal ini, tidak letakkan iman di sini. Sebab orang tak beriman, akal dia cuadik. Cuadik, dia cuadik menipu, cuadik. Jadi benda-benda yang baik itu ada dalam hati. Mahabbah ada dalam hati. Iman ada dalam hati. Termasuk ma'rifah ada dalam hati. Jadi apabila Imam Ghazali belajar tasawuf, dia belajar sungguh-sungguh, bukti dia meninggalkan semua kemewahan dunia dia. Itu hebat lah tu. Dia nak bersihkan hati dia tinggal sungguh-sungguh. Dia tinggal sungguh dia punya kemasyhuran dia. Gaji dia, semua dia tinggal. Maka dia beramal. Sehingga dikatakan Imam Ghazali mendapat martabat yang tinggi dalam tasawuf, dalam makrifat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat yang baiklah. Begitu juga kita, bila kita inginkan kebaikan, jangan nak baik sikit-sikit, nak baik yang sungguh-sungguh, kita kata. Supaya ni. Jadi bila kita ingin redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dah pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah Subhanahu Wa Taala sedang menguji kita. Maka redha ini adalah kita mengikut kemahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Allah Taala tahu kita tak suka benda tu. Tapi Allah Taala uji kita, maka yang nama dia perintah Allah, maka kita lakukan dengan redha. Kita redha Allah. Sebab itu kata-kata raditu billahi rabba, kita kata. Raditu billahi rabba, kata-kata aku redha Allah sebagai Tuhan itu bermaksud aku redha sebagai Allah sebagai Tuhan yang memerintahkan aku kewajipan. Aku redha kepada Allah yang melarang aku segala larangan. Dan aku redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada aku qada dan qadar. Kita ada keinginan. Kita nak kaya. Kita nak harta banyak. Kita pun cari harta, usaha. Tapi itu dah parih Tuhan bagi. Maka kita redha. Kita tahu itu habuan kita. Boleh usaha tak ada masalah. Kita boleh usaha cari rezeki, tapi banyak mana rezeki itu kita kena redha. Kita boleh tak puas hati dengan usaha kita, boleh. Kita boleh tak puas hati. Jadi kita berniaga dapat untung 2,000, tak puas hati. Bukan tak puas hati kepada Allah. Kita tak puas hati pada usaha kita yang tak bersungguh. Itu tak apa. Bila je orang berniaga dapat 2,000, tak puas hati. Tak puas hati kepada diri dia boleh. Dan itu benda yang baik. Tak puas hati. Daripada orang berpuas hati, bukan maksud berpuas hati redha tak. Berpuas hati malah nak meningkatkan. Dengan berniaga 10 kopi dengan keripap jual lah. Tak tambah, cukup lah tu. Sebenarnya bukan cukup, dia malah. Cukup lah tu. Sebenarnya boleh tambah lagi. Berniaga sejam ni kau. Cukup lah tu. Redha lah tu. Bukan redha maksudnya. Dia malah nak meningkatkan. Jadi maksud kita boleh berusaha sebanyak-banyaknya. Tetapi bila kita melihat ketentuan daripada Allah, maka kita redha. Kepada Allah kita redha, kepada usaha kita tidak redha, itu tak apa. Maka redha kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi redha pada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan kita meninggalkan usaha, tak. Redha, pasrah, tak.
Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'budullaha birridha fa illam tastati' fa fis sabri 'ala ma takrahu khairun katsir." Jadi kita ada dua pilihan saja. Kita nak pilihan yang paling terbaik, tak boleh ambil yang kedua, habis dekat tu ya. Tak ada ketiga. Ketiga itu bermaksud kita disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana hamba yang tidak taat pada Allah taala. Kita termasuk hamba yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih sebagai hamba yang kita sebut orang yang jahil lah. Jahil. Juhala. Jadi untuk kita ni tidak termasuk pada orang-orang yang jahil, maka kita hanya ada dua pilihan saja. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'budullaha birridha." Sembahlah Allah dengan redha. Masya-Allah, ini yang paling terbaik. Redha kepada perintah yang wajib, redha kepada larangan yang haram, redha kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dalam yang sama, tidak menafikan usaha. Tidak menafikan usaha. Ya. Macam-macam usaha kita kat dunia ni. Pada keputusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermaksud kita tak berusaha, tak. Ada orang berusaha rumah tangga dia, usaha. Tu juga akhir tak dah, berpisah juga kita kata. Baru kita kata takdir. Tapi kena usaha dulu. Begitu juga belajar, usaha dulu. Usaha. Itulah payah Tuhan bagi kita kata. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Usaha lagi. Jadi redha kepada takdir ini bukan bermaksud menafikan usaha. Tidak menafikan usaha. Maka Nabi mengatakan, "U'budullaha birridha." Sembahlah Allah dengan redha. Redha kepada perintah wajib. Redha kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan redha kepada perintah ni, kalau kita bicara darajat, punya darajat yang banyak. Redha kepada perintah Tuhan ini banyak. Yang pertama, redha kepada perintah yang fardu. Itu paling besar, redha yang paling besar lah. Redha kepada yang fardu. Kewajipan kita redha kepada perintah yang fardu. Kemudian redha kepada perintah yang sunatlah. Bertambahlah. Apa hukum qiyamul lail? Sunat. Pindah tak kita qiyamul lail? Tak percaya dah. Tak redha kita. Jiwa kita tak redha untuk qiyamul lail. Tak andak tu maksud tak redha lah. Tak ada tak andak. Sedangkan ada suruhannya daripada Allah SWT. Qumil laila illa qalilan nisfahu awin qusmin. Apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Allah Ta'ala, qumil laila illa qalila. Bangunlah tengah malam solat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan sebagian malam itu fatahajjad bihi, bangun tahajud nafilatan lak, sebagai solat yang sunat. Tapi kita tak buat sebab apa? Sunat kita tahu. Apa maksudnya? Tak buat tu tak marah pun. Betul lah. Sunat lah. Tapi maksud bila kita tak buat itu, kita tak redha untuk membuatnya. Tak nak lah. Tak redha lah. Kita tak redha nak buat. Tapi semua benda-benda yang penting kan. Kalau orang minat bola pukul 3. Bangun dah. Haram kena bola tak? Haram. Tapi dia bangun. Redha dia bangun tu kan. Dia bangun, redha dia bangun. Redha dia korbankan tidur dia kan. Jadi redha kepada benda yang haruslah. Redha kepada benda yang harus. Redha kepada benda yang sunat. Tidak redha kepada benda yang sunat, apa hukumnya? Tak payah lah.
Redha kepada benda sunat, sunat. Tidak redha kepada benda yang sunat, apa hukum dia? Makruh lah, bukan haram. Ya. Allah Ta'ala suruh kita qiyamul lail, bangun malam, tapi kita tak anda. Kita tak anda lah. Jadi bangun qiyamul lail sunat, kalau tak anda tu hukum dia makruh lah kita. Makruh lah. Makruh ni apa? Makruh ni bila kita tinggalkan dapat pahala, buat tak ada apa-apa. Jadi buat tadi kita meninggalkan itu buat lah. Kita meninggalkan qiyam, kita buat tu bukan buat qiyamul lail, kita buat perbuatan meninggalkan tu. Makruh makan potai contoh dia kan. Apa maksud makan potai? Kalau kita makan tak ada apa-apa, tak berdosa. Tapi kalau kita tinggalkan dapat pahala. Jadi qiyamul lail sunat. Meninggalkan itu makruh. Makruh. Apa maksud makruh? Makruh bila kita lakukan perbuatan meninggal tu. Kita melakukan perbuatan kita tinggalkan salat itu. Kita lakukan meninggalkan salat itu tak berdosa. Sebab makruh ni maksud dia buat tak berdosa, tinggalkan dapat pahala. Itu maksud dia. Jadi bila kita kata meninggalkan qiyamul lail itu makruh, bermaksud bila kita meninggalkan perbuatan meninggalkan qiyamul lail itu, maka dapat pahala. Tapi bila kita melakukan perbuatan meninggalkan salat tahajud, maka tak berdosa. Itu maksud dia. Bila kita tinggalkan qiyamul lail, makruh hukum dia. Makruh hukum dia. Jadi bermaksud kita tidak redha untuk qiyam. Kita redha qiyam. Jadi kita redha kepada suatu yang asas agama, kita kata. Ataupun kita redha kepada salat fardu isya, okey, boleh. Mampu kita redha, alhamdulillah. Kalau mampu kita redha kepada salat, alhamdulillah. Mana kita melakukan dengan suka hati, dengan rela hati, redha kita. Tanpa dengan borok korut, dengan keborek-borek. Jadi bila kita borek semayang, maka kita sabar dengan semayang. Tapi kalau kita melakukan dengan redha, maka kita dapat redha. Maka kita redha dengan salat isya. Qabliyah ba'diyah, boleh kita kata. Bermaksud kita redha dengan qabliyah ba'diyah. Kemudian witir tu sekali lah. Banyak kali tak mampu. Maksudnya kita tidak redha untuk istiqamah witir. Tapi sunat kita kata. Apatah lagi bertambah borek. Jadi maksud keredaan itu darajat. Keredaan pada perintah Allah Ta'ala punya derajat. Begitu juga redha kepada larangan Allah Ta'ala juga derajat. Mencuri, ya kita redha. Takkan kita mencuri. Redha kita. Berjudi, ya. Yang kocik-kocik, yang kocik. Kita buat lah. Bermaksud, bermaksud kita tidak redha untuk meninggalkan maksiat ni kecil-kecil. Kita nak lakukan maksiat, maksud kita redha kepada maksiat itulah. Jadi redha dengan larangan Allah Ta'ala juga punya darajat. Begitulah redha dengan qada Allah Ta'ala juga punya darajat. Kalau setakat hilang duit RM2, redha. RM10, redha. 20? 20 tu poning kepala dengar tu. Kata 20,000 lah. 20,000. Tak sanggup. Lagi? Lagi pensan ke saya. Minta. Ada. Jadi mana redha dan takdir Tuhan juga darajat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala di antara rahmat dia kepada kita,
Allah Ta'ala tidak menguji kita sesuatu yang di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Kalau kita doa pula, Rabbana la tu'akhidna, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan engkau beratkan kami sesuatu yang kami tak mampu nak tanggung. Kami ingin redha ya Allah, tapi ujilah yang ada. Kami ingin sabar ya Allah, kita nak sabar. Jadi Allah tahu, Allah tahu uji kita. Allah Ta'ala tak uji kita sebagaimana uji para anbiya. Jadi Allah uji kita ikut qadar, dapatlah kita sabar. Apa ujian Tuhan? Tak boleh makan manis-manis, tak boleh pek-pok, tak boleh makan dah. Semua tak makan Allah, kita kata. Habis apa yang boleh makan? Apa boleh makan? Apa boleh makan? Uji tak boleh makan. Tak boleh makan pek-pok, okey lah. Tekat tu ya. Ada orang langsung, ya kan? Jadi Allah Ta'ala uji kita macam tu ya kan? Sikit ya. Maka Allah Ta'ala uji kita, redha. Dan kita dapat sabar, kita dapat redha pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 9 Okey, dia montir ni. Sabda Nabi SAW, "U'budullah birridha", sembahlah Allah dengan redha. Yang kita sebut tadi, sembah Allah, taat pada wajib dia, redha pada wajib, redha pada larangan, redha qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa illam tastati'. Kalau kamu tak mampu redha, yang namanya salat itu berat, yang namanya puasa itu berat, yang namanya ujian itu berat, tak mampu kita redha, kita tak suka, maka tak ada pilihan lain. Fa fis sabri ala ma takrah khair kathir. Dengan cara engkau sabar kepada benda yang engkau benci itu, mendapat kebaikan yang banyak. Tak ada pilihan, sabar. Allah, sabar kita nunggu. Kesusahan kita. Sabar kita dengan ibadat. Allah, baru ingat sembahyang ni, bila lah nak habis sembahyang ni Maka Tuhan kata, ayat Quran tu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tuhan kata, sembahlah Tuhan sampai mati. Yakin ni tafsirnya mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan sampai bila lah nak sembahyang ni, latih tu rasa sampai mati dalam kubur rehat. Allah Ta'ala kata wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqin. Taatlah kepada Allah, sembahlah Allah sampai mati. Yakin tu dalam tafsir kata mati. Jadi setiap tahun puasa ni sampai bila ni? Tunggu mati. Dah mati saya tak ada puasa dah. Jadi sembahlah Allah Ta'ala dengan redha. Kalau tak mampu, maka sabar. Sabar dengan kesusahan fardu, sabar dengan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam akhirat tak ada larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di akhirat tak ada lagi kesusahan-kesusahan. Dalam syurga tak ada kesusahan. Sabar. Maka hendaklah sabar di atas sesuatu yang engkau tidak suka, maka itu mendatangkan kebaikan yang banyak. Fa fi sabri ala ma takrahu khairun kathir. Mana bawah pada sabar tak ada. Ini hilang sabar ni, hilang sabar habis. Maka hilang sabar, maka kita dah melakukan maksiatlah. Satu benda yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga ada hadis yang menyebut, Allah Ta'ala kata, kalau engkau tidak suka apa yang aku takdirkan kepada kamu, keluar dunia ni, cari dunia lain. Jadi dunia mana kita nak pergi lagi? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat mengambil kira apa yang dalam hati kita. Allah Ta'ala sangat mengambil kira hati kita. Kita rasa kita ni tak ada apa, tak. Allah Ta'ala sangat mengambil kira hati kita ni. Kita membantah, kita protes dalam hati ini. Sebab itu orang tak beriman kepada Allah, hati dia. Maka Allah Ta'ala sangat mengambil kira hati kita ni. Kita protes Allah, apa lagi? Kita hatta sangkaan-sangkaan kepada Allah, sangat Tuhan mengambil kira. Jangan kita rasa tak ada apa-apa kita ni kan. Kita buat, mana kita belasah ya kepada Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala sangat mengambil kira, dan Allah Ta'ala sangat melihat dan sangat memerhatikan dan sangat ambil kira apa yang kita lakukan.
Sebab itu ulama kata hendaklah kita husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga hati ni. Ya. Hendaklah engkau husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berburuk sangka, Allah Taala sangat ambil kira dan Tuhan tahu cara nak buat kita. Maka akhirat nanti dia letak kita jauh sana. Ni orang ni selalu buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi? Tidak redha, tidak sabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Maka jadilah kita hamba yang tidak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hendaklah kita sabar. Atas pada sabar kita redha dan sebagainya. Banyak lagi kebaikan-kebaikan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sangat mengambil kira hati kita ni. Maka itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.